Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 17 Januari. Perkembangan banjir di Sabah. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir kekal 99 orang daripada 42 keluarga masih berlindung di dua buah pusat pemindahan sementara PPS di negeri ini. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, di daerah kecil Paitan seramai 30 orang masih ditempatkan di PPS SMK Pamol, manakala 69 orang masih ditempatkan di PPS Rumah Pengerusi JPKK Kampung Kokos. Semalam, dua PPS ditutup iaitu PPS Dewan Serbaguna Beluran dan PPS Masjid Nur Iman Kampung Sungai Memanjang Sandakan yang sebelum ini masing-masing menempatkan 14 dan 161 penduduk. Sepada tahun baru Cina yang bakal menjelang, kerajaan negeri meneruskan tradisi menyumbang kepala singa kepada tokong dan persatuan masyarakat Cina di seluruh Sabah. Sejumlah 1.5 juta ringgit diperuntukkan tahun ini untuk penyerahan sumbangan yang diadakan sejak 4 tahun lalu. Majlis penyerahan kepala singa tahun ini disempurnakan Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor. Penyerahan kepala singa dimulakan dengan zon tengah pantai barat berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Dalam masa ini, masyarakat memahami bahawa Kerajaan Negeri Sabah JRSPH ini selalu menitik berat bahawa kita harus bersatu dalam pelbagai agama dan bangsa. Yang penting kerajaan ini dapat membawa kemajuan, ya, Sabah Maju Jaya lah. Dan sebahagian ini adalah matlamat pembangunan modal insan, bukan saja melalui ekonomi tapi melalui kebudayaan juga. Sumbangan sama juga akan diserahkan kepada tokong dan Persatuan Masyarakat Cina di 9 zon seluruh negeri. Penganjuran Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity secara dalam talian Peringkat Kebangsaan 2023 berupaya menyebar luaskan ilmu dan pengetahuan berkaitan alam sekitar dalam kalangan pelajar. Pendedahan itu penting kerana generasi muda yang akan menerajui negara pada masa akan datang sekaligus menerapkan kepentingan kelestarian alam sekitar. Sehubungan itu, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, pihak kementerian sentiasa menyokong sebarang usaha mempromosikan kelestarian alam sekitar di negara ini. Nik Nazmi berucap demikian sempena sesi penyampaian hadiah kepada pemenang Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity secara dalam talian Peringkat Kebangsaan tahun 2023 di SMK All Saints Kota Kinabalu. Pelajar tingkatan 5 SMK All Saints Nathaniel Santana Rajan muncul johan pertandingan kuis teknologi hijau sempena festival berkenaan. Sejak dulu lagi masa saya kecil, saya memang sangat minat terhadap sains lah, dan saya banyak baca buku tentang sains juga, dan dalam YouTube juga saya suka tonton video tentang sains. Jadi itu bantu saya dapat jawab soalan-soalan dalam kuis. Lebih 60,000 warga sekolah di seluruh negara menyertai festival ini. Pemergian Allahyarham Tan Sri Rasan Majanun RM Jasni, bapa mertua kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar Datuk Mahiruddin amat dirasai bukan sahaja dalam kalangan anak dan keluarga besar Allahyarham, malah dalam kalangan rakan, pemimpin politik dan masyarakat setempat kerana jasa dan sumbangannya kepada negeri dan negara. Ketika ditemui RTM di kediaman Allahyarham Tan Sri RM Jasni di Keningau, Allahyarham disifatkan sebagai ikon pemimpin kepada lapisan masyarakat, khususnya suku kaum Murut di pedalaman negeri ini. Kita kehilangan seorang pemimpin yang berkaliber dan pemimpin yang kita sayangi, yang banyak membawa pembangunan dan sejarah negeri Sabah yang ada di negeri Sabah di negara Malaysia ini. Ya, Tan Sri merupakan satu ikon lah, yang ikon bagi pemimpin di negeri Sabah, khususnya di Keningau. Dan saya mengenali beliau kerana ada kaitan keluarga dengan isteri
Dan saya juga selalu bersama beliau. Memang kami sudah maklum bahwa beliau adalah salah seorang pemimpin dari suku kaum Nabai di kawasan pedalaman di Keningau, dan kami sangat menyanjungi beliau karena beliau adalah ikon kami dalam KDM ini. Dia selalu cerita tentang rakyat. Dan dia buat banyak buku, arwah ni, almarhum ni, banyak buku yang berkaitan dengan sejarah. Seperti sejarah Mat Salleh, sejarah Antenom. Beliau juga membuat beberapa buku berkaitan dengan politik dan ekonomi. Politik dan perpaduan. Allah Yaham Tan Sri RM Jasni, 87 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Orang Islam, Batu 29, Jalan Tenom, Keningau, petang semalam dan pernah dipilih menjadi Adun Bingkor pada 1975, menjadi Ahli Dewan Negara selama 2 penggal antara 1982 hingga 1986, selain pernah berkhidmat sebagai guru dan bertugas di Radio Sabah antara 1960 hingga 1962. Lebih 500 orang guru, pelajar dan mantan pelajar memeriahkan sambutan ulang tahun ke-67 Maktab Sabah. Pemangku Pengetua Maktab Sabah Datin Samsia Al-Malik berkata, melalui sambutan itu ia dapat mendidik warganya menghayati sejarah sekolah. Maktab Sabah telah melahirkan ramai pemimpin masyarakat, ahli akademik, golongan profesional dan ahli perniagaan sejak penubuhannya pada 16 Januari 1957. Datin Samsiah berkata demikian dalam majlis sambutan Hari Maktab Sabah 2024 di Maktab Sabah Kota Kinabalu. Majlis perasmian disempurnakan mantan pelajar Maktab Sabah tahun 1995 hingga 2002, Bashir Ahmad yang turut menjadi perintis kepada program Honoring Our Legacy. Dalam majlis ini, anugerah khas turut diberikan kepada mantan Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Maktab Sabah, Datuk Fatimah Syarah, dan mantan Pengetua Maktab Sabah, Datin Sri Panglima Datuk Dr. Nwinda Alias. Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sabah mengambil inisiatif memperkasakan kemahiran keusahawanan melalui program mobiliti pelajar antarabangsa bersama Universitas Dharma Andalas, UNIDA Indonesia. Program tersebut merangkumi aktiviti seperti bengkel modul keusahawanan, pembentangan perniagaan dan persembahan budaya serta melibatkan lebih 50 pelajar dari kedua-dua universiti yang dibimbing oleh pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Sabah. Menurut Rektor UiTM Cawangan Sabah, Profesor Madya Dr. Rozita Uji Mohamed, usaha yang dilaksana ini sejajar dengan matlamat UiTM untuk menjadi universiti terkemuka dunia dalam bidang keusahawanan menjelang tahun 2025. Kerana pada saya ini merupakan satu titik tolak untuk kita mencapai gagasan universiti ini sendiri untuk mencapai status globally renowned university pada tahun 2025. Jadi saya kira tidak lama lagi. Dan pendekatan yang kita gunakan pastinya menggunakan fakulti sedia ada. Kedua-duanya adalah merupakan pengurusan pengajian, perniagaan. Maka saya mengingat bahawasanya untuk kita mencapai status negara keusahawanan pada tahun 2030, ini merupakan aspirasi mikro yang kita boleh menyumbang kepada aspirasi makro. Beliau ditemui RTM dalam majlis penutupan program tersebut di Kota Kinabalu. Tidak mudah untuk melakukan sebuah usaha besar ini antara dua negara yang tentu saja kadang-kadang aturan di antara dua universiti berbeda. Tetapi hari ini kita bisa melaksanakan. Tentu saja apa yang didapatkan oleh para mahasiswa kami dari UNIDA yang sudah saya yakin dia akan bisa transfer on knowledge di Universitas Dharma Andalas nanti. Majlis turut menyaksikan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Profesor Madya Dr. Rozita Uji dan Profesor Dr. Novisar, disaksikan pengerusi bersama Program Bengkel Keusahawanan Dr. Hilmi Matahir dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIDA Dr. Lucy Carroll. Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.